بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الأنبياء والمرسلين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita menzahirkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam taman-taman syurga, majlis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memayungkan kita ini dengan sayap malaikat yang memayungi orang-orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk solat berjemaah tadi. Dan ketiga, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, sama-sama kita niatkan duduknya kita dalam majlis ilmu ini kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana benda lain. Jadi insya-Allah kita masih lagi membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca hadis yang ada dalam kitab ni yang memberi manfaat kepada kita semua, yang memberi faedah kepada kita semua, yang mana saya akan huraikan secara ringkas lah. Secara ringkas, dia kita panggil ni memanglah belajar, tapi kita panggil saya ni tolong baca. Kita nak baca sendiri, kadang-kadang kita tak ada nak baca ataupun kita malah baca, kan? Tapi kita mari sini, saya ni tolong baca kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita ambil istifadah daripada hadis-hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis dalam ini kebanyakan hadis sahih dan juga hadis hasan. Jangan-jangan sedikit, kemungkinan tak ada pun hadis dhaif. Hadis dhaif. Jadi kita masih lagi dalam bab sabar, menahan diri, sabar menahan diri daripada marah, daripada melenting jika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian. Maka hadis pada malam ini menceritakan tentang suatu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seorang perempuan di kubur. Jadi Nabi tegur supaya wanita ni sabar. Sabar kerana kematian anak dia. Jadi kita baca matan hadis ni, kemudian kita baca makna dia insya-Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabr faqal ittaqillah wasbiri faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وفي رواية مسلم تبكي على صبي لها. Maksudnya daripada Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu katanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur. Lalu baginda bersabda. Jadi suatu hari Nabi lalu di tepi kubur, kemudian di kubur itu ada seorang wanita yang menangis di tepi kubur. Maka baginda pun tegur. Jadi bila dia tengok wanita di tepi kubur tadi, dia pun tegur. Katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla dan bersabarlah. Nabi tegur kepada perempuan tadi. Nabi kata apa? Nabi kata, sabarlah, kan? Takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah.
Mungkin perempuan ni buat benda yang melampaui batas. Dia seolah-olah macam tidak sabar di atas musibah yang menerima dia, kematian anak dia. Jadi Nabi pun tegur. Nabi pun tegur. Jadi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok sesuatu benda yang tidak elok ataupun maksiat, maka dia akan tegur. Jadi di sini bila kita lihat bahawasanya orang perempuan ni boleh pergi ke kubur. Sebab Nabi tak tegur pasal perempuan tu pergi kubur. Nabi hanya tegur supaya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, sabar. Sabar di atas musibah yang menimpa kamu. Sabar di atas musibah yang menimpa kamu. Jadi perempuan ni tidak dihalang untuk pergi ke kubur. Tidak menjadi masalah. Seperti mana Nabi menyuruh orang laki-laki pergi ke kubur. Kerana pergi ke kubur ini boleh membawa peringatan kepada mati. Tengok orang dalam kubur kan. Bagi salam kepada orang dalam kubur. Dan kita pun akan masuk seperti mana orang tu masuk dalam kubur. Cuma orang perempuan dilarang pergi ke kubur. Ialah orang perempuan dilarang mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah. Jadi mengiringi jenazah ni maksudnya apa? Biasa kita faham mengiringi jenazah ni bila jenazah tu diangkat daripada masjid pergi ke kubur. Kan? Tu kita panggil mengiringi jenazah. Yang satu lagi mengiringi jenazah ni maksudnya kita menghantar jenazah tu pergi ke kubur. Pergi ke kubur. Jadi menghantar jenazah pergi ke kubur kadang-kadang orang salah faham. Dia ingat kau dalam perjalanan tu je tak boleh. Sampai di kubur tu boleh. Dia sebenarnya mengiringi jenazah ni. Mengiringi jenazah ni maksudnya hantar jenazah ke kubur. Hantar jenazah ke kubur. Jadi orang perempuan sebenarnya tidak dibenarkan. Haram lah. Haram orang perempuan ni pergi hantar jenazah ke kubur. Pergi hantar jenazah ke kubur. Jadi dia boleh pergi ke kubur. Jadi dia boleh pergi ke kubur tu ketika mana tidak ada penghantaran jenazah. Selepas masa jenazah nak pergi turun ke kubur tu, masa jenazah nak ditanam, masa tu haram bagi perempuan pergi ke kubur. Apatah lagi suami dia. Kan? Sebab orang perempuan ni dia ada iddah dia. Jadi kita kena pakak-pakak wasiat bagi tahulah pada anak-anak kita, tak? Anak perempuan kita kalau abah mati ke, tak? Mak mati ke, orang perempuan diharam untuk menghantar jenazah ke kubur. Bukan kerja dia kali kubur, bukan kerja dia duduk dekat kubur masa talqin ke apa ke. Dia lepas daripada tu esokan dia nak pergi ziarah boleh. Dia nak pergi ziarah boleh. Tapi masa menghantar jenazah haram. Menghantar jenazah haram. Jumhur kata haram. Syafi'i pun kata haram. Mengiringi jenazah haram sebab ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk maksud mengiringi jenazah ini juga ialah menghantar jenazah ke kubur. Menghantar jenazah ke kubur. Jadi bila berlaku kematian, orang perempuan duduk kat rumah je lah. Duduk kat rumah. Bukan dia pula nak tengok orang jenazah masuk kubur. Itu kerja orang laki-laki. Dan orang laki-laki saja yang berada di kubur mengiringi jenazah dan juga menghantar jenazah. Menghantar jenazah ke kubur. Adapun selepas ditanam, tak, dia nak datang ziarah tidak menjadi masalah. Tidak menjadi satu keharaman. Jadi sebab tu Nabi tak tegur orang perempuan ni dekat kubur. Nabi hanya tegur kerana dia ni seolah-olah macam tidak sabar. Tidak boleh menerima kematian anak dia. Jadi bila Nabi dengar perempuan tadi menangis ataupun membuat perkara-perkara yang dilarangkan oleh agama ketika mana ditimpa musibah, di antaranya meratap ataupun niyahah. Dia panggil dalam bahasa Arab niyahah. Kalau kita ni orang Melayu ni tak ada benda ni, jarang berlaku. Orang perempuan di negara Arab biasa berlaku. Dia seolah-olah dia pukul tubuh badan dia ni, seolah-olah macam dia tidak terima kematian individu tersebut. Jadi benda tu diharam di dalam Islam. Dia panggil an-niyahah, melaung-laung ataupun meratapi mayat. Adapun orang kita biasanya keluar air mata je.
keluar air mata menangis, kan? Keluar ke hidung, air mata keluar. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa lagi. Yang tak bolehnya kita meraung-raung, meratap mayat seolah-olah kita tidak boleh menerima kematian orang tersebut. Maka benda tu diharam. Maka oleh kerana tu Nabi tegur perempuan ni dikubur. Maka apa jawab perempuan tu? Nabi ni sallallahu alaihi wasallam sangat bertawaduk. Dia tegur pun dengan lemah lembut. Tawaduk dan bersikap santun terhadap orang jahil. Jadi dia sangka perempuan ni jahil lah, tak tahu hukum Islam. Maka Nabi bertegur, ittaqillah wasbiri. Wahai perempuan, takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah, dan bersabarlah. Dan bersabarlah. Maka apa jawab perempuan tu? Bila Nabi tegur pada perempuan tu, ittaqillah wasbiri, maka jawab perempuan tadi, pergilah. Dia halau Nabi. Tapi perempuan ni sebenarnya tak tahu tu Nabi. Dia ingat ke lelaki mana-mana lelaki yang tegur dia. Dia kata, pergilah kerana engkau tidak menerima musibah sebagaimana aku alami sekarang. Aku alami sekarang. Jadi bila perempuan tu suruh pergi, Nabi pun pergi. Balik. Balik. Jadi Nabi pun balik. Jadi Nabi ni, itulah tawaduknya. Tidak marah pada perempuan tadi yang halau dia. Kemudian, dalam satu riwayat lain, datang laki-laki bagi tahu kepada perempuan tadi. Dia tanya, wahai wanita, kamu tahu tak siapa yang tegur kamu tadi? Maka orang tu bagi tahu yang menegur kamu tadi adalah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tahu tu, barulah dia menyesal. Jauhlah menyesal. Jadi, pergilah kerana engkau tidak menerima. Jadi perempuan ni jawab balik kepada Nabi tadi. Bila Nabi kata, ittaqillah wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah dan sabar. Maka jawab perempuan tadi, pergilah. Pergi jauh tu. Seolah-olah kita macam tu lah. Kerana engkau tidak menerima musibah sebagaimana yang aku alami sekarang. Perempuan itu tidak mengetahui bahawa yang di hadapannya itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sedar bahawasanya itu adalah Rasulullah. Habis itu dia guna bahasa macam kasar sikit. Pergi jauh tu. Main apa sini? Mu tak tahu aku ni sedang mengalami musibah. Kemudian perempuan itu diberitahu bahawa lelaki itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian barulah perempuan itu diberitahu bahawa lelaki itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia segera pergi ke rumah Rasulullah dan didapati tiada penjaga di pintu di situ. Jadi bila bunyi Rasulullah, kejut jugalah perempuan tadi. Rasulullah. Ingat aku siapa dia tegur tadi kan? Bila bunyi Rasulullah tegur dia tu, terus dia pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila sampai depan pintu rumah, sini hadis bagi tahu tiada penjaga pintu di situ. Lalu dia berkata kepada Rasulullah. Bila dia pergi tu, dia jumpa tu, Rasulullah. Kan, betulnya penjaga pintu pun tak ada. Dia pun terus masuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bagi tahulah. Dia bagi tahu apa perempuan tu bagi tahu pada Rasulullah. Sesungguhnya tadi aku tidak mengenali engkau wahai Rasulullah. Pokoknya tegur aku, masa mu tegur aku di kubur tadi, aku tak kenal mu. Kalau aku kenal mu wahai Rasulullah, aku tak cakap kasar gitulah. Sebab dia kata pergi jauh tu. Tak pergilah. Pergi jauh tu. Maka apa jawab Nabi? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada insiden ataupun pertembungan pertama. Jadi kesabaran yang kita perlu hadapi ialah ketika mana berlaku musibah tu, awal-awal musibah. Ketika aksiden tu kita nak tengok sabar tak sabar kita, situ baru masa dia. Sebab Nabi kata kesabaran ini yang sebenarnya ialah pada insiden yang pertama, pada pertembungan yang pertama, pada mula-mula berlaku musibah tu nak tahu sabar tak sabar. Kalau lepas 4 bulan lepas tu kecek, kau sabar itu aksiden, tak ada kata maruh apa. Lepas 4 bulan dah. Tak jadi.
Dia masa accident tu, tengok setengah mana kita punya respon. Accident, masa accident tu. Marah atau tak marah orang langgar kereta kita tu. Kalau tak marah, kita sabar. Kita tak marah, itu betul-betul barulah sabar. Bukannya selepas daripada 4 bulan selepas daripada tu, seminggu selepas daripada tu, sebulan selepas daripada tu. Nak tahu sabar tak sabar ketika mana berlaku kematian orang yang kita sayang. Kalau kita masa tu boleh tahan, boleh sabar, barulah kita betul-betul di kalangan orang yang sabar. Barulah pada ketika itu kita akan mendapat pahala sabar, ganjaran sabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajaran daripada hadis ini ialah yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Kesabaran itu dituntut dan dipuji perlakuannya pada mula-mula pertembungan dengan bala dan kesusahan. Kerana dengan berlalunya masa musibah itu akan dilupakan dan perasaan akan ringan dengan sendirinya. Jadi permulaan musibah itulah yang kita dituntut untuk menjadi orang yang sabar. Pada ketika itu, barulah kita ni akan mendapat pahala orang-orang yang sabar. Permulaan musibah, permulaan ketika mana kita kena scam. Lagu mana kena scam? Hilang 40,000 dalam akaun. Masa tu kita nak tengok macam mana respon. Kalut tak kalut. Ketika mana mula-mula mak ayah kita meninggal, macam mana kita punya respon. Jadi masa tu kita nak, barulah kita boleh tahu sabar tak sabar kita ni dengan musibah yang Allah uji kepada kita. Seterusnya, kesabaran menghadapi musibah adalah bukti keimanan dan takwa. Sebaliknya, ketidakkesabaran bertentangan dengan kedua-duanya. Jadi kalau nak tahu orang tu ada iman, ada takwa, masa mula-mula musibah tu, kalau dia sabar, maka orang ini adalah orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa. Pasal dia faham semuanya yang berlaku ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada pada kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada kita ni hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sampai masa datang, kemudian dia akan pergi. Begitulah seterusnya kehidupan ini. Ada masa masuk kereta baru kita beli, last kali kita akan jual, ataupun kita hilang, dicuri oleh orang lain. Maka pergilah benda itu daripada kita. Dan itu adalah yang kita hadapi ketika kita hidup. Tapi hakikat sebenarnya semua yang berlaku adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu beriman, ada takwa, maka dia akan faham sistem kehidupan ni datang dan pergi, bukannya milik kita, hanyalah untuk sementara sahaja, dan ia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala balik. Maka ketika itu kita akan sabar. Kita akan sabar. Kesabaran menghadapi musibah adalah bukti keimanan dan juga takwa. Bukan senang lah. Masa nak mengajar ni memang mudah kan. Masa mengajar ni boleh tahan sebut kan. Masa berlaku tu nak tahu. Boleh tahan ke tak tahan, maka itulah tandanya orang yang beriman. Kalau dia beriman, ada takwa, memang dia akan sabar di atas musibah yang menimpa dia. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar wajib dilaksanakan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Jadi Nabi lalu tiba-tiba tepi kubur. Kan? Tengok-tengok ada maksiat, terus Nabi tegur. Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sabar. Jadi kita kena tegur mungkar, ma'ruf. Dia kena dua-dua berjalan sebenarnya. Benda yang ma'ruf pun kita kena buat, kita kena anjurkan supaya orang tahu benda ni ma'ruf, supaya orang ni sibuk dengan melakukan benda ma'ruf. Dan dalam masa yang sama, benda mungkar pun kita kena engkar juga. Kita kena tegur juga, kita kena bagi tahu juga. Kalau boleh buat dua-dua ni, maksudnya orang ni kuat iman. Kuat iman. Jadi ada hadis tu kan, dia kata apa? Kalau kita ni ada kuasa, maka kita kena tegur dengan kuasa kita.
Kalau kita boleh cakap, maka kita kena cakap. Tapi kalau kita tak boleh nak cakap, tak boleh nak tegur dengan kuasa kita, maka akhir sekali kita tegur dengan hati kita dengan mengingkari perkara tersebut. Dalam hati kita last sekali, wadzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Daripada tak ada, lebih baik juga kita menggunakan hati kita ni sebagai tanda protes terhadap mungkar yang berlaku di hadapan mata kita. Nak tegur kita pun orang muda, orang tua buat masalah. Kan, tebing-tebing tegur, kena jerkah pada orang tua. Takut juga. Nak buat dengan tangan memang tak mampu lah. Kita orang muda dah. Last sekali. Mengingkar dalam hati. Mengingkari maksiat itu di dalam hati. Kemudian di antara pengajarannya juga ialah kesabaran itu dituntut dan dipuji perlakuannya pada mula-mula pertembungan dan dengan bala dan kesusahan. Kerana dengan berlalunya masa musibah itu akan dilupakan dan perasaan akan ringan dengan sendirinya. Jadi pada mula-mula itulah benda yang susah sangat kita nak hadapi. Pada masa itulah ujian sebenarnya, sanggup sabar ataupun tidak. Sebab bila dah berlalu dah 2-3 hari lepas daripada tu ataupun lebih daripada tu, maka perasaan kita tu dah jadi ringan. Dah jadi tidak ada apa-apa masalah dah dengan musibah yang berlaku. Sifat kesabaran itu juga hendaklah dilaksanakan tak kala kita menghadapi kebingungan, kebuntuan hidup. Kita kena sabar juga bila kita ada kebuntuan hidup. Untuk menghindarkan diri daripada syaitan dan daripada termasuk ke dalam lubuk kehinaan. Bila kita ada musibah, maksudnya ada kebuntuan hidup, tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba jadi macam tu. Maka kita kena bersabar daripada buat benda-benda yang karut, buat benda-benda yang melampaui batas, buat benda-benda yang tak elok. Biasa kalau orang muda kena mari bengong dia, kebuntuan hidup dia isi okok. Habis batang sebatang, habis batang sebatang, habis batang sebatang. Jadi tak elok lah benda macam tu kan. Jadi kita pun masa tu kena sabar, kena tenang. Lepas tu kena pergi jumpa orang lain. Tanya pandangan, tanya pendapat, tanya itu, tanya orang ni kan. Tanya orang yang berpengalaman. Sebab perumpamaannya seperti mana orang lemas. Orang lemas ni dia tak boleh selamat diri dia sendiri. Dia kena ada orang lain tolong selamatkan dia. Begitu juga bila kita buntu dalam kehidupan kita, kita kena cari orang lain juga untuk selamatkan kehidupan kita. Tak pada dengan kita fikir sendiri. Kena pergi jumpa lah orang tua ke, orang lama ke, orang-orang alim ke. Tengoklah orang yang ada pengalaman daripada kita. Untuk dia selesaikan masalah kita dan cuba selesaikan kebingungan yang ada dalam diri kita. Sebab perumpamaan dia macam tu. Orang yang lemas ni tidak boleh melepaskan diri dia dalam kelemasan itu, melainkan ada orang lain mari tolong dia. Begitu juga apabila berlaku kebuntuan hidup. Jadi bila kita buntu dalam hidup kita, jangan buat benda-benda yang menyalahi undang-undang. Jangan buat perkara-perkara yang tidak elok. Kita kena bersabar, kemudian kita minta nasihat daripada orang lama, daripada orang tua, orang pengalaman, orang yang ada ilmu, orang alim kan. Minta nasihat daripada orang luar. InsyaAllah dia akan memberi bantuan kepada kita. Jadi insya-Allah bagi orang yang sabar ini, kesabaran itulah yang akan mendapat pahala. Bukannya musibah yang menimpa kita tu. Bila musibah timpa kita, maka bila kita sabar, sabar itulah yang akan memberikan ganjaran kepada kita semua. Jadi sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni di permulaan ni bila ditimpa musibah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang dianjurkan dalam Al-Quran, iaitu kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila wa idza musibah, bila kamu ditimpa musibah,
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa-siapa yang ditimpa musibah maka dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi hadis yang kedua. Jadi hadis tadi bagi tahu kita kena sabar di permulaan musibah yang menimpa kita. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, Nabi kata apa? Allah berfirman. Hadis ni hadis. Bila Allah berfirman biasanya Quran. Jadi bila Nabi bagi tahu Allah berfirman dalam hadis kursi yang maksudnya hadis ni dipanggil hadis kursi. Hadis ni makna dia daripada Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lafaz dia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beza hadis kursi dengan Al-Quran. Al-Quran ini pun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, lafaz pun daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril. Manakala hadis kursi makna dia daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad hadis ni, lafaz ni, makna ni melalui ilham kepada Nabi, melalui mimpi dan juga perantaraan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi lafaz dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu dia ada hukum dia. Hadis kursi ni tidak sama seperti mana Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat datang daripada Allah Subhanahu wa taala, lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu dia ada hukum dia. Nak baca, nak pegang Quran ini kena ada air sembahyang, kan, sebagai contoh. Lepas tu nak kena bawa dia kena ada air sembahyang. Nak baca dia afdalnya kena ada air sembahyang. Tapi hadis kursi ni tak sangkut paut dengan hukum tu. Hadis kursi ni semata-mata makna daripada Allah, ibarat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak sampai mutawatir dan dia tidak dikira salah satu daripada mukjizat. Seperti mana Al-Quran itu adalah mukjizat, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dia kata dalam hadis kursi ni? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang bermaksud, Allah kata apa? Tiada balasan bagi seseorang hamba yang beriman, yang telah aku ambil kembali kekasihnya di dunia. Maksudnya Allah mematikan kekasihnya di dunia. Kemudian dia mengharapkan. Jadi maksudnya balasan ini hanyalah diberi kepada orang yang beriman. Orang kafir tidak akan mendapat sebarang ganjaran daripada amalan yang baik kerana dia tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya adanya ganjaran itu. Jadi dalam hadis ini Allah bagi tahu tiada balasan bagi seorang hamba-Ku yang beriman yang telah aku ambil kembali kekasihnya di dunia. Kemudian dia mengharapkan pahala daripada-Ku, melainkan orang itu akan mendapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala mengambil orang yang rapat dengan kita. Siapa dia orang yang rapat dengan kita ni? Pasangan kita, anak-anak kita, kan, mak ayah kita, adik-beradik kita, kita akan ada lah dalam kehidupan kita ni orang yang kita sayang. Mak ayah kita ke, kita sayang. Tiba-tiba dengan keadaan kita berkasih sayang dengan orang sekeliling kita ni, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa dia.
Maka bagi kebiasaan orang ni, bila orang yang dia sayang, orang dia kasih, kan, orang yang dia suka tiba-tiba meninggal dunia, maka dia akan rasa sedih. Dia akan rasa sedih, dia akan rasa tiba, kan, akan rasa, yalah, orang yang rapat dengan dia tiba-tiba diambil dengan cara mengejut. Apa perasaan kita? Maka katanya Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi dalam hadis kursi ni ialah, kalau orang ni dia bersabar di atas apa yang Allah ambil, orang kekasih dia yang Allah ambil, mak ayah dia ke, isteri dia ke, anak-anak dia ke, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kematian orang yang dikasih tadi, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu akan mendapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Banyak pokok kita ni, orang-orang veteran saja. Isteri-isteri kita, suami-suami kita yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sabar di atas pengambilan itu, kan, di atas musibah yang Allah beri, yang Allah tarik itu, yang Allah berikan kepada kita itu, dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ni akan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharap ganjaran pahala dan bersabar di atas musibah adalah tanda kesempurnaan iman seseorang, manakala marah dan gelisah di atas musibah menunjukkan kelemahan iman. Jadi memang ujianlah sikit, kan. Anak kita bagi baju cantik-cantik, bagi pakai cantik-cantik, kan, kita suka main dengan dia, kita bagi makan, bagi minum, bagi susu dan sebagainya. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala tarik. Kan, tarik pada masa kecil pula tu. Bukan masa besar, kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang 3 tahun, kadang-kadang 4 tahun. Masa kita tengok pun suka budak-budak tu main, kan. Tetapi jikalau mak ayah dia ni boleh bersabar dan mengharapkan pahala. Ya Allah, kau dah ambil dah anak aku ni daripada aku, dan aku mengharapkanlah pahala daripadamu, wahai Allah. Maka orang ini akan diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar di atas pemergian orang yang kita sayang. Tak, isteri kita ke, suami kita ke, kita sabar dan kita sedar benda tu suatu hari nanti pun akan pergi juga. Yang tak tahannya pergi mengejut. Pergi mengejut. Umur 40 mati dalam tidur, ramai. Kan, ramai sekarang mati mengejut. Bukan setakat kita yang terkejut, orang mati tu pun terkejut juga. Awas sangat, kan. Kita pun tak sangka. Jadi bila kita sabar, insya-Allah mengharapkan, syarat dia ialah kita sabar dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini akan diberi ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang perlu bersabar ketika menghadapi kematian suami, ketika menghadapi kematian isteri, ketika menghadapi kematian anak atau ibu bapa, kerana ganjaran sabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga. Insya-Allah syurga. Syaratnya kena sabar dan kita kena mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena harap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiadalah balasan yang lebih besar di dunia dan di akhirat daripada balasan bagi seseorang yang bersifat sabar menghadapi bala dunia. Melainkan syurga. Tak ada dah balasan yang paling besar di sisi di dunia dan juga di akhirat daripada dibalas syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan bersabar dalam menghadapi segala bala, ujian, bencana, dugaan, cubaan di dunia ini, maka insya-Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan bagi balas syurga. Jadi hadis ni berkenaan khusus kepada orang yang kita rapat, orang yang kita sayang. Kita sabar di atas pemergian tersebut, boleh terima dan bahawasanya ajalnya telah sampai, kan. Kita faham
Apabila ajal sampai, maka Allah akan ambil nyawa dia. Tak kira lah umur 3 tahun ke, 4 tahun ke, 5 tahun ke, kita sabar dan kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membalaskan syurga kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi kematian orang yang kita sayangi. Jadi semua benda ni berlaku kepada kita semua ni. Pengajaran lah untuk kita, pelajaran lah untuk kita pada malam ni, supaya kita faham, supaya kita lepas ni beringat, bersabar di atas musibah. Ya Allah uji kita dengan mengambil orang yang rapat dengan kita, orang yang sayang, orang yang kita sayang, orang yang kita sayang dan sebagainya. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Jadi hadis seterusnya ni daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wabak taun, penyakit taun. Jadi suatu hari Sayyidina Aisyah ni tanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkanlah kepada Aisyah, menerangkan bahawa wabak taun itu adalah satu azab, iaitu bala daripada Allah yang dihantar kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi taun ini ataupun wabak ataupun bala ini adalah satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa yang dihantar kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dalam syarah pada hadis ni, sesiapa yang dikehendakinya ni ialah maksudnya kepada orang yang kafir dan juga kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wabak-wabak ni adalah satu bala bagi orang kafir. Kerana orang kafir ni adalah bagi dia ni syurga. Dunia ini adalah syurga. Bila dinisbahkan kepada hari akhirat kelak nanti. Jadi bila bagi dia syurga, bila sampainya wabak ni adalah satu azab lah bagi dia. Bagi dia. Kepada orang kafir dan juga kepada orang yang melakukan maksiat. Kemudian Rasulullah kata apa? Dan Allah menjadikan wabak taun ini sebagai rahmat bagi hamba-Nya yang beriman. Penyakit ataupun ujian ataupun wabak yang ditimpa kepada umat kita ni, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang beriman maka ia adalah rahmat. Bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang melakukan maksiat, maka ia adalah satu bala. Pasal apa? Nanti Nabi jawab. Nabi kata apa seterusnya? Maka seseorang yang mukmin yang berada di daerah yang ditimpa wabak taun dan terus tinggal di situ dan bersabar menghadapi bala itu serta mengetahui yang dia tidak akan terkena kecuali menurut apa yang telah ditentukan Allah baginya, yang ditentukan oleh Allah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Pahala orang yang mati syahid. Jadi wabak taun ataupun wabak Covid yang kita lalui baru ni, kan? Jadi bagi orang yang melakukan maksiat ataupun bagi orang kafir, maka ia adalah satu bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bala pasal apa? Pasal orang kafir ni menganggap dunia ini adalah syurga mereka. Tiba-tiba datang penyakit macam ni, maka ialah satu bala untuk mereka. Syurga bagi mereka di dunia ini berbanding penjara di akhirat kelak nanti, kerana nisbah kepada mereka ini, syurga ni tempat mereka bergembira. Bila di akhirat kelak nanti, dia duduk dalam api neraka. Maka oleh itu, katanya ulama, dunia ini adalah syurga bagi orang kafir,
penjara bagi orang yang beriman. Dan akhirat itu penjara bagi orang kafir dan syurga bagi orang yang beriman. Beriman. Manakala kita pula menjadi satu rahmat bagi orang yang beriman ini apabila yang pertama syarat dia ialah dia bersabar di dalam menghadapi bala yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu syarat yang pertama, dia sabar menghadapi ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia mengetahui yang dia tidak akan terkena kecuali menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia percaya pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau orang yang beriman dia boleh amal dua benda ni. Yang pertama, dia sabar dalam menghadapi taun yang ditimpa wabak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia faham bahawa benda ni adalah benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benda yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benda ni berlaku di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan diberi ganjaran pahala seperti mana pahala orang yang mati syahid. Sebab tu kita kena sabar, kan? Kita kena faham, kita kena sabar, kan? Orang yang sabar menghadapi taun atau apa-apa penyakit berjangkit sepertinya aman daripada azab kubur, kerana baginya ganjaran syahid, dan orang yang mati syahid aman daripada azab kubur. Kata pengajaran daripada hadis ni. Sebab tu bila kita berlaku dulu COVID-19 kan, boleh masuk masjid 50 orang. 50 orang datang pula, orang ke-51 kena tutup pagar. Melenting pula kita kan. Kalau kita faham, dah penguasa dah buat macam tu 50 orang, kita sabar je lah. Kan? Kita dah datang, cuba datang untuk awal untuk masuk masjid. Dan kita faham benda ni adalah suatu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh lari. Maka orang ini dia akan mendapat ganjaran pahala seolah-olah ganjaran pahala mati syahid. Walaupun dia tidak kena penyakit taun tu. Kalau kena penyakit taun dan mati, confirmlah dia akan dapat pahala mati syahid. Sebab dia tahu, dia beriman. Dan juga orang yang dapat pahala mati syahid juga, dia faham benda ni. Dia sabar dan dia faham ini adalah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terima. Sebab itulah yang kita patut berterima. Kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz dan berlakunya atas dunia ini, semuanya di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan mendapat ganjaran pahala mati syahid. Walaupun dia tak kena penyakit tu, walaupun dia kena dan mati, walaupun dia kena dan tak mati pun dia akan mendapat pahala mati syahid. Jadi kita berhenti situ, nak azan dah kan? 8.35. Jadi kita sambung balik hadis ni pada minggu pengajian seterusnya. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan hidayah kepada kita ini untuk kita sentiasa sabar di atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, yang Allah uji kepada kita, supaya kita hidup dalam keadaan selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, iaitu kita menerima dengan sabar qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menerima sistem kehidupan ni akan datang, akan ada yang datang dan akan ada yang pergi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meminjam saja. Maka kalau kita faham sistem itu, insya-Allah kita dapat bersabar dan menerima segala apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.